Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya Fatimah binti Muhammad Zaim dari unit PKK1 ambilan Jun 2021B. Saya akan menerangkan tentang kesan perubahan sistem pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial untuk subjek sosiologi dalam pendidikan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Izzah binti Abu Bakar atas tunjuk beliau untuk saya menyiapkan tugasan ini. Mobiliti sosial. Apakah itu mobiliti sosial? Pergerakan individu atau kumpulan yang mempunyai kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Pendidikan menjadi tunjang utama sebagai alat mobiliti sosial yang memberi impak langsung kepada stratifikasi sosial dalam sebuah kelompok masyarakat. Menurut Paul B. Horoton, mobiliti sosial merupakan pergerakan seseorang individu dari kelas sosial ke kelas sosial yang lain sama ada secara menaik ataupun secara menurun. Jadi perubahan sistem pendidikan dari segi transformasi pendidikan ini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah pun membawa satu fasa perubahan pendidikan di Malaysia. Jadi beberapa anjakan baru telah pun dikemukakan untuk menambah baik sistem pendidikan yang sedia ada. Transformasi ini meletakkan pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan itu, murid secara tidak langsung akan mendapat manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan tanpa mengira latar belakang. Dari segi aspirasi murid pula, pada aspirasi murid ini menyokong sepenuhnya falsafah pendidikan kebangsaan untuk pendidikan yang seimbang untuk murid. Jadi antara aspirasi murid yang terkandung dalam pelan ini ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Menurut YB Ferdinand Sidik iaitu Menteri Pendidikan, transformasi pendidikan adalah sebagai satu laluan ke arah sistem pendidikan yang lebih saksama, inklusif, relevan dan juga berdaya saing. In doing so, we prioritize evidence collecting, predictive data analysis on student learning loss, and early warning data systems to develop and implement targeted interventions and reduce the possibility of students dropping out, as well as ensuring the issue of poverty that has a direct impact on children's education can be addressed accordingly. The efforts are derived from well-coordinated communication among all stakeholders, including schools in the country. Beliau yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia berkata, Kementerian turut memberi tumpuan kepada aspek karamah insaniah atau martabat insan dengan menekankan kemahiran insaniah bagi menyemai akhlak dan integriti dalam kalangan pelajar. Kementerian terus membangun dan menaik taraf struktur maklumat dan infrastruktur ICT di semua sekolah, memandangkan pengukuhan rangka kerja dasar pendidikan digital kekal diutamakan. Menurutnya, pendidikan masa depan memerlukan guru dan pelajar dilengkapi dengan celik digital dan kecekapan untuk menyediakan mereka dengan pendidikan kalis masa hadapan dengan lebih baik. Pada 2013, Kementerian Pendidikan memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menggariskan pelan hala tuju 12 tahun dan rangka kerja komprehensif untuk transformasi sistem pendidikan yang mampan. Malaysia menggesa komitmen global dalam meningkatkan perpaduan sosial serta membantu mempercepatkan matlamat pembangunan lestari SDG Pendidikan 2030. Jadi perubahan sistem pendidikan dari segi iklim sekolah pula, menurut Halpin and Croft 1963, perintis kajian iklim sekolah, beliau mengatakan iklim sekolah ini menggambarkan personaliti seseorang individu sendiri dan bagaimana guru itu berusaha untuk mencapai tahap organisasi iklim sekolah. Justru itu, institut pendidikan seharusnya mempunyai persekitaran yang kondusif dan juga positif. Dari segi pembelajaran bermakna, iaitu merupakan ciri-ciri pembelajaran abad yang ke-21 yang berteraskan elemen kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal dan juga nilai. Menurut Miller 2015, terdapat 6 kemahiran teras 6C iaitu bagi mencapai pembelajaran makna ini. Justru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melaksanakan transformasi sekolah 2025 iaitu TS25 yang merupakan asas perubahan kepada minda dan budaya amalan di sekolah. Kita teruskan kepada isu dan juga kesan perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial. Yang pertama adalah program bantuan dan biasiswa. Yang kedua, wujudnya pengkelasan sekolah. Yang ketiga, jurang digital.
dan terakhir sekali adalah pentafsiran bilik darjah iaitu PBD. Program bantuan dan beasiswa. Apakah kegunaan program ini? Program ini dilaksanakan dengan pelbagai sebab yang mendapat keuntungan kedua belah pihak iaitu pemberi beasiswa dan penerima beasiswa. Ia juga dilihat dengan pencapaian yang dapat melayakkan diri untuk ditaja. Mobiliti ditaja ini tidak mengira status ekonomi dan latar belakang status sosial masyarakat tersebut. Program ini sangat membantu kepada pelajar yang kurang mampu untuk membayar yuran pengajian tinggi dan keperluan di pengajian tinggi sekaligus dapat meringankan beban mereka. Program bantuan dan beasiswa ini sejenis mobiliti sosial yang ditaja kerana perubahan yang mendapat kenaikan mengikut usaha dan kelayakan yang diberi mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa. Banyak perubahan status sosial yang baik melalui tajaan ini iaitu taraf ekonomi akan meningkat dan tahap sosial dalam masyarakat juga akan meningkat. Jadi kesan terhadap mobiliti sosial ini berlakunya kesan positif terhadap masyarakat yang memilih untuk meneruskan pengajian mereka di universiti awam ataupun swasta. Hal ini kerana pelajar-pelajar akan mendapat pencapaian baik, akan diberi beasiswa oleh pihak kerajaan ataupun pihak tertentu bagi melanjutkan pelajaran mereka di dalam ataupun di luar negara. Ini juga dapat membantu pelajar yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pengajian. Dalam masa yang sama juga dapat menarik perhatian masyarakat untuk meneruskan pelajaran mereka di universiti ataupun pendidikan pada peringkat yang lebih tinggi. Jadi melalui program bantuan dan beasiswa ini dapat membantu masyarakat yang kurang berkemampuan dari segi kewangan untuk meneruskan pengajian mereka di universiti. Bukan sahaja dapat membantu mereka membayar yuran semester, tetapi dengan kemudahan yang ditaja ini dan diberi beasiswa daripada pihak kerajaan ataupun organisasi tertentu, kebiasaannya mereka akan diserap oleh beasiswa yang telah diberi beasiswa untuk bekerja dengan mereka setelah tamat pengajian. Jadi wajarlah masyarakat ini berlumba-lumba untuk memohon program bantuan dan beasiswa ini kerana setelah mendapat beasiswa, mereka turut akan mendapat jaminan pekerjaan. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang telah saya dapat iaitu Petronas menaja pengajian 600 individu pelajar cemerlang SPM melalui program Petronas memperkasakan ilmu. Bersandarkan prinsip pelaburan dalam pendidikan mampu melahirkan generasi berbakat serta berilmu, Petronas menaja pengajian 600 individu melalui program Petronas memperkasakan ilmu. Tajaan pendidikan bernilai RM340 juta itu dianugerahkan kepada pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 yang melanjutkan pelajaran di universiti tempatan, antaranya Universiti Teknologi Petronas dan di luar negara termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia. Petronas yang menaja lebih dari 38,000 pelajar Malaysia sejak tahun 1975 menerima sebanyak 10,000 permohonan tajaan pendidikan kali ini dan hanya 600 permohonan yang berjaya dipilih atas kapasiti kecemerlangan akademik serta kualiti kepimpinan yang tinggi. Kita akan memilih mereka daripada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang daripada segi akademik, mana juga kita melihat mereka daripada segi co-curricular, pelibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti selain pada akademik, dan kita akan memimpin dan mengasuh mereka supaya dapat melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti terkemuka di seluruh dunia lah. Melangkaui sektor minyak dan gas, Petronas mengembangkan portfolio kepada spektrum tenaga yang lebih luas yang memerlukan kemahiran baru sekaligus melahirkan tenaga profesional yang berpengetahuan tinggi. Saya ingatkan bahawa Petronas hanya akan menaja pelajar yang mahu sambung kejuruteraan. Dan kemudian bila saya cek dalam laman web Petronas, saya dapati bahawa ada juga bidang lain yang ditawarkan. Jadi saya pun tidak melepaskan peluang. Selaras dengan agenda kelestarian Petronas dan Matlamat Pembangunan Lestari SDG 4 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, program Petronas memperkasakan ilmu bertujuan meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti dan mendorong penerima merealisasikan aspirasi kerjaya. I would like to express my heartfelt gratitude to Petronas for giving me this golden opportunity to be one of the scholars, and it's certainly an honour to be a Petronas scholar. I'll make my very best to learn and also grow from this opportunity.
Majlis penganugerahan tajaan pendidikan yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre Sabtu lalu turut dihadiri Pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Bakir Saleh. Bagi isu yang kedua iaitu wujudnya pengkelasan sekolah. Bila pengkelasan sekolah ini diwujudkan? Sejak zaman penjajahan British setelah pun wujud pengkelasan yang melibatkan sekolah vernacular, sekolah Inggeris dan juga sekolah agama. Zaman kini masih menggunakan prinsip yang sama tetapi menggunakan prinsip sekolah seperti SMK, SMKA, MRSM dan juga SBP. Pengkelasan sekolah ini merupakan mobiliti sosial iaitu mobiliti tandingan di mana ianya merupakan sebuah perubahan sosial yang bertanding atau mengalahkan individu dalam status sosial untuk mendapatkan sesuatu. Melalui pengkelasan sekolah ini, masyarakat akan sedaya upaya untuk menonjolkan diri dan mendapatkan keputusan akademik yang cemerlang. Kesan isu terhadap mobiliti sosial melalui pendidikan iaitu daripada segi taraf sosial dan perbezaan bahasa. Contohnya di SMK diwajibkan belajar dan menjawab peperiksaan menggunakan bahasa Melayu, manakala MRSM menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Selain itu, guru juga akan memberi layanan yang lebih mengikut status keluarga murid. Contohnya, guru akan melebihkan pengajaran kepada anak seorang doktor berbanding dengan ayah ibunya yang bekerja sebagai petani. Namun begitu, terdapat juga kesan yang positif iaitu murid akan mendapat sokongan yang kuat daripada keluarga. Dengan wujudnya pengkelasan sekolah ini, ibu bapa dari setiap lapisan masyarakat akan berusaha untuk mengejar bagi mendapatkan anaknya dimasukkan ke dalam sekolah yang kluster dan elit seperti MRSM dan juga SBP. Jadi ini merupakan salah satu maklumat yang telah saya dapatkan iaitu Kementerian Pendidikan KPM akan terus memantau dan melakukan intervensi ke atas murid berisiko cicir agar golongan inti terus kekal bersekolah sehingga tamat tingkatan 5. Kementerian Pendidikan akan terus memantau dan melakukan intervensi ke atas murid berisiko cicir agar golongan itu terus kekal bersekolah sehingga tamat tingkatan 5, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau berkata langkah itu bertujuan memastikan hak setiap anak bangsa memperoleh kesaksamaan pendidikan dicapai walau di mana berada. Justru katanya 7 teras utama menjadi tumpuan KPM. Teras terbabit ialah komunikasi cekap dan telus antara kementerian serta sekolah, memberi penekanan kepada aspek keramahan insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti, kemiskinan berbilang dimensi B40, keciciran pendidikan dan masalah literasi, kebajikan guru, ubah suai dan naik taraf sekolah daif, terutama di Sabah dan Sarawak, serta peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Seterusnya, untuk isu yang ketiga adalah jurang digital. Bila penggunaan ini dimulakan? Penggunaan ini diperluaskan apabila berlakunya wabak COVID-19. Sekolah diarahkan oleh kerajaan untuk ditutup atas pencegahan wabak COVID-19 yang telah pun merebak. Jadi pihak pentadbiran sekolah telah merancang untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran menggunakan atas talian. Penggunaan teknologi dalam PDP ini adalah mobiliti struktur iaitu struktur paksaan dan perubahan. Ia sudah lama digunakan dalam PDP tetapi menjadi lebih luas akibat wabak COVID-19 di mana telah pun menjadi pilihan utama di sekolah Malaysia yang perlu menggunakan teknologi atau secara digital bagi tujuan PDP. Jadi kesan terhadap mobiliti sosial melalui pendidikan ini ialah perubahan sistem pendidikan masa kini lebih ke arah pendidikan yang majoriti menggunakan teknologi era revolusi 4.0. Pengajaran secara atas talian ini diperluaskan disebabkan oleh COVID-19. Walaupun begitu, masih ada sekolah yang kekurangan fasiliti dan kewangan seperti Wi-Fi dan gadget untuk komputer. Khususnya murid di luar bandar juga tidak mendapat kemahiran digital yang setanding dengan murid di bandar. Namun begitu, terdapat juga kemahiran dalam penggunaan teknologi ini. Dengan wujudnya pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan secara digital, murid akan mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi. Ia memberikan kesan yang positif kepada murid untuk belajar asas teknologi dan juga digital di pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai jenis sekolah. Dengan itu, perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat pelbagai latar belakang khususnya
murid yang belajar teknologi dalam PDPD sekolah. Ini merupakan salah satu artikel yang telah saya dapatkan, iaitu merapatkan jurang digital dalam pendidikan merupakan dasar dan strategi di Malaysia. Perkara ini telah menurut Ar-Rahmi 2020 adalah penting kerana ia mampu membawa kepada kelestarian pendidikan dan meleraikan isu ketidaksamaan digital seiring dengan agenda pembangunan ekonomi digital negara. Pembangunan dari aspek pendidikan digital ini merupakan nadi kepada proses pembangunan modal insan yang berkemahiran dalam penguasaan ilmu digital, melahirkan lebih ramai individu yang berkemahiran serta mempunyai penguasaan yang baik dalam ilmu digital adalah salah satu bentuk modal baharu yang penting pada era ini, iaitu modal digital negara. Jadi penekanan terhadap aspek pendidikan digital ini juga dilihat selaras dengan matlamat pembangunan lestari keempat, iaitu mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti, dan juga matlamat ke-10 iaitu mengurangkan ketidaksamaan. Mahukan pendigitalan pendidikan diberi perhatian lebih dalam Belanjawan 2024. 13 Oktober ini dianggap sebagai satu langkah ke depan yang wajar disokong ramai pihak. Bagaimanapun, bekas Ketua Pengarah Pendidikan Tan Sri Alimuddin Makdum berpandangan keterangkuman pendigitalan pendidikan ini perlu mengambil kira kemudahan asas teknologi, infrastruktur dan program latihan kemahiran kepada guru-guru di sekolah. Yang Berhormat Menteri Pendidikan ada menyatakan bahawa tumpuannya ialah untuk memastikan kefasihan, dia kata. Kefasihan ni saya kira kecekapan lah penggunaan digital di kalangan guru, pelajar dan juga pentadbir. Jadi dalam hal ini sudah tentulah tumpuannya kepada infrastruktur. Maknanya makmal komputer, alat-alat pengkomputeran dan juga latihan kepada guru-guru sangat penting untuk melaksanakan dasar ini. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita fikirkan ialah jurang lokaliti. Sebagaimana kita tahu negara kita ni mempunyai 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini berada di bandar-bandar besar, bandar kecil, luar bandar dan yang paling penting saya rasa itu di kawasan perdalaman dan di pulau-pulau kecil. Tambahnya lagi, penting untuk kerajaan mengambil kira aspek lain yang terkait dengan aspirasi pendigitalan dan melaksanakannya mengikut fasa demi fasa. Sementara itu, beliau berkata dalam usaha kerajaan ingin mendigitalkan pembelajaran, isu jurang terhadap akses pendidikan antara sekolah di bandar dan luar bandar serta isu capaian internet perlu diberi penekanan seiring dengan aspirasi lain. Ia bagi memastikan tidak berlaku segmentasi digital antara pelajar bandar dan luar bandar ketika proses pendigitalan dilaksanakan. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita fikirkan ialah jurang lokaliti. Sebagaimana kita tahu negara kita ni mempunyai 10,000 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah ini berada di bandar-bandar besar, bandar kecil, luar bandar dan yang paling penting saya rasa itu di kawasan perdalaman dan di pulau-pulau kecil. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Awani Pagi pada Rabu yang membincangkan berkenaan pembangunan sektor pendidikan yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2024. Akhir sekali, iaitu pentafsiran bilik darjah. Wujudnya pentafsiran bilik darjah ini disebabkan oleh peperiksaan UPSR dan PT3 yang telah dimasukkan dan digantikan dengan pentafsiran bilik darjah, iaitu PBD. PBD ini memberikan kaedah pentafsiran yang holistik melibatkan perkembangan sosial, emosi, intelek, rohani dan jasmani yang seimbang. PBD ini merupakan mobiliti struktur, iaitu struktur paksaan dan perubahan. PBD ini juga merupakan arahan perubahan sistem pendidikan setelah UPSR dimasukkan. Hal ini semua sekolah di Malaysia wajib menggunakan PBD untuk menilai murid daripada pelbagai aspek seperti kemahiran sekolah, kemahiran, sahsiah, sikap dan juga nilai. Jadi kesan terhadap mobiliti sosial, isu ini menambahkan jurang pendidikan yang berdasarkan perasaan. Hal ini kerana PBD adalah salah satu penilaian yang boleh dilakukan dalam kelas tetapi bukan hanya penilaian akademik semata-mata tetapi berfokuskan nilai dan sikap murid di dalam kelas. Ia membebankan kerja guru untuk menilai dari semua aspek murid dan banyak isu guru memilih kasih dalam memberi
penilaian murid kerana adanya status sosial ibu bapa. Sebagai contoh, ibu bapa yang sering menaja fasiliti di sekolah, guru akan menjaga nama baik anak mereka di sekolah dengan memberikan nilai yang lebih baik berbanding ibu bapa yang tidak memberikan penajaan fasiliti di sekolah. Namun begitu, kesan yang positif akan wujudnya persaingan yang sihat dalam kalangan murid, iaitu perubahan sistem pendidikan kini bukan berdasarkan dengan peperiksaan semata, namun dinilai dengan pelbagai elemen seperti kemahiran, sikap dan juga nilai murid. Dengan adanya PBD, dapat meningkatkan semangat murid untuk bersaing secara sihat bagi menonjolkan lagi pelbagai bidang kurikulum dan co-kurikulum. Jadi ini merupakan salah satu artikel yang telah saya dapat, iaitu kaedah pentafsiran bilik darjah PBD dan kesannya kepada murid tahun 1. Jadi kaedah pentafsiran bilik darjah ini merupakan pentafsiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD ini mula diperkenalkan pada tahun 2016, yang mana sebelum ini dikenali sebagai pentafsiran sekolah bermula pada tahun 2011. Jadi menurut KPM 2019, PBD adalah merujuk kepada proses yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap maklumat kurikulum yang dihasratkan. Jadi ini perincian 3 kaedah para guru dalam proses PBD, iaitu pemerhatian, penulisan dan juga lisan. Jadi secara keseluruhannya, isu perubahan sistem pendidikan terhadap mobiliti sosial ini menunjukkan adanya kesan positif dan negatif. Dari sumber-sumber yang sahih didapati bahawa perubahan ini membawa kepada pendekatan pembelajaran yang bermakna dan positif kepada murid-murid. Ini termasuk penekanan terhadap pembelajaran aktif, pemikiran kritis dan kemahiran kehidupan yang seimbang. Sebagai hasilnya, adanya peningkatan potensi mobiliti sosial di kalangan pelajar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.